Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita untuk matematik tingkatan 3 dalam bab 7 iaitu 7.1 unjuran ortogon. Okey, 7.1.1 melukis unjuran ortogon. Okey, berikut kita perkenalkan dahulu dengan bentuk 3D iaitu kuboid, kon, silinder, kubus, piramid dan sfera. Okey, ini adalah bentuk-bentuk 3D. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, cikgu akan pusingkan bentuk ini. Okey, ini adalah bentuk yang dinamakan 3D, 3 dimensi. Okey, kita nampak. Okey, nampak seperti segitiga, seolah-olah 2 dimensi, tetapi kalau kita lihat sebenarnya dia adalah 3 dimensi iaitu prisma. Okey, ini pula kalau kita perhatikan, okey, kalau cikgu pusing ke sini, bentuk dia seakan bulatan. Okey, cikgu pusing ke sini. Okey, seperti segi 4. Kalau cikgu pusing ke sini, okey, kita letakkan pada posisi yang berbeza. Okey, kita nampak ia adalah sebenarnya berbentuk silinder iaitu 3 dimensi. Okay, sekarang kalau kita lihat seperti bulatan, cikgu pusing sini. Tapi kalau cikgu pusing ke sini, okey, nampak seperti suatu lengkungan. Okey, ini adalah berbentuk hemisfera. Okey, separuh daripada sfera. Okey, yang ni kalau kita perhatikan, cikgu pusing ke sini. Okey. Okey, dia akan pusing. Kalau cikgu pusing ke sini, segi 4 tepat. Kalau cikgu pusing ke sini, segi 4 tepat juga, tetapi mempunyai saiz yang berbeza lah. Yang macam ni pun segi 4 tepat juga, tetapi dia adalah berbentuk kuboid iaitu dalam bentuk 3 dimensi. Okey, sekarang kalau kita perhatikan yang ni pula, okey, berbentuk bulatan. Kalau cikgu pusing macam tu, okey, kalau cikgu pusing seperti ni, okey, barulah nampak kelihatan seperti kon. Okey, jadi ini adalah contoh-contoh bentuk pepejal yang dinamakan 3 dimensi. Okey, terusnya, okey, kita akan lihat contoh-contoh untuk 2 dimensi. Okey, ini dinamakan segi 4 tepat. Ini pula dinamakan segitiga. Yang ini pula yang berwarna hijau ini dinamakan suatu bulatan. Okey, apakah itu satah? Satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Okey, permukaan rata pada suatu objek itu dinamakan satah. Okey, satah ialah permukaan rata pada suatu objek. Terdapat 3 jenis satah iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Okay, mari kita lihat jenis-jenis satah. Okay, kita buat kesimpulan daripada pernyataan tadi, iaitu satah terdapat 3 jenis satah. Yang pertama, satah mengufuk. Yang kedua, satah mencancang. Dan yang terakhir, yang ketiga, satah condong. Okey, katakan kita diberi suatu objek. Okey, kalau kita lihat sini, kemah lah, kan? Seakan kemah. Okey, ataupun di dalam matematik kita namakan dia sebagai prisma. Okey, katakan ia berbentuk kemah. Okey, dalam seharian kita namakan dia kemah. Okey, sekarang ni kalau kamu lihat permukaan satah, okey, satah yang cikgu tunjuk berwarna biru ini, iaitu permukaan rata yang berwarna biru ini dinamakan satah mengufuk. Okey, kemudian kalau kita lihat untuk permukaan BCEF yang berwarna oranye ini adalah satah condong. Okey, cikgu tanggalkan dahulu untuk satah BCEF.
Kemudian kita dapati di belakang kemah ini terdapat lagi satu satah, iaitu satah ADEF. Okey, ADEF. Okey, itu adalah satah condong juga. Okey, satah ADEF juga adalah satah condong. Okey, jadi kalau kita lihat pada kemah ini terdapat dua satah condong, iaitu satah BCEF dan satah ADEF. Okey, ADEF. Okey, itu satah yang berwarna oranye itu adalah satah condong. Jadi bila dia condong, bolehlah ditutupkan kemah tadi. Kalau dia menegak, bagaimana untuk kita nak tutup kemah tadi kan? Okey, seterusnya kita akan berkenalan pula dengan satah mencancang. Okey, satah mencancang itu satah yang berwarna hijau. Okey, jadi kita dah berkenalan dengan tiga jenis satah. Satah mengufuk seperti cikgu tunjuk tadi yang berwarna biru. Okey, ini ada satah mengufuk. Satah yang kedua, satah cancang itu yang berwarna hijau. Okey, terdapat dua satah mencancang di sini, iaitu satah ABF dan satah CDE. Okey, kita ada juga dua satah condong, iaitu satah BCEF dan satah ADEF. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah itu normal. Okey, normal kepada suatu satah ialah satu garis lurus yang berserenjang atau bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Okey, kita akan menggunakan lagi objek yang berbentuk kemah ini. Okey, sekarang kita ada satah mengufuk. Okey, kita nak berkenalan apakah itu normal kepada satah. Okey, kita ada satah mengufuk, iaitu satah ABCD. Okey, tadi kita ditaktifkan normal adalah garis yang bersudut tegak dengan sebarang garis pada satah tersebut. Jadi ABCD adalah satah. Okey, satah mengufuk. Jadi kita akan dapati terdapat dua normal kepada garis CD dan satu lagi adalah normal kepada garis AB. Okey, ini adalah normal ini E. Okey, garis merah ini adalah normal kepada garis CD. Okey, garis FM adalah normal kepada garis AB. Okey, yang dimaksudkan normal iaitu dia bersudut tegak, iaitu sudut 90 darjah antara garis FM dengan garis AB. Okey, sekarang kita lihat objek yang diberi. Okey, dia merupakan suatu kuboid. Okey, terdapat satu lagi satah di dalam kuboid tersebut, iaitu satah TUQR. Okey, satah TUQR. Okey, jadi satah TUQR adalah satah condong. Okey, seterusnya sekarang kita ingin mencari garis normal kepada satah TUQR. Di manakah garis normal kepada satah TUQR? Okey, kalau kita lihat di sini, UQ adalah sebahagian daripada garis untuk satah TUQR. Jadi kalau kita keluarkan satah yang berbentuk segi empat sama ini, iaitu satah UVQP, okey, kita akan dapati kita keluarkan satah UVQP.
Okey, kita akan dapati garis UQ adalah garis ini yang berwarna merah ini mewakili garis UQ. Okey, jadi normalnya mestilah suatu garis yang bersudut 90 darjah dengan garis UQ. Jadi kita akan dapati dia akan menjadi seperti ini. Jadi normal kepada satah TUQR adalah garis PV. Ini mewakili garis titik P dan di sini mewakili V. Jadi normal kepada satah TUQR untuk soalan ini ataupun untuk rajah ini adalah garis PV. Okey, cikgu harap pelajar faham untuk mencari bagaimana untuk mencari normal kepada suatu satah untuk kes di mana satahnya adalah condong seperti rajah yang diberikan. Okey, mari kita berkenalan apakah itu unjuran ortogon. Unjuran ortogon ialah imej yang terbentuk pada suatu satah apabila unjuran garis dari objek berserenjang dengan satah tersebut. Okey, mari kita lihat penerangan yang seterusnya. Okey, katakan kita diberi suatu objek. Objek ini berbentuk suatu garis lurus iaitu QP. Salah satu hujung iaitu titik Q terletak pada satah ABCD dan satu lagi hujung garis tersebut iaitu P terletak atas daripada satah ABCD. Jadi kalau kita letak di sini, okey, disebabkan dah titik Q sudah berada pada satah ABCD, maka kita perlu buat garis normal yang terbentuk antara titik P ke satah ABCD. Jadi normalnya adalah garis PR. Okey, apabila kita membentukkan normal kepada satah ABCD, okey, iaitu garis yang berwarna hijau ini, okey, apabila kita sambungkan titik Q kepada titik R, ia akan membentuk unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon bagi objek tersebut iaitu garis lurus PQ. Okey, itu adalah objek QP. Itu yang berwarna merah ini adalah normal kepada satah ABCD. Okey, kita boleh umpamakan untuk membentuk unjuran ortogon, kita anggapkan ini adalah objek PQ. Apabila kita letakkan torchlight ataupun lampu suluh di atas garis PQ, okey, iaitu dengan sudut 90 darjah. Okey, dengan sudut 90 darjah, okey, ia akan membentuk suatu bayangan yang terletak pada satah ABCD. Okey, bersudut 90 darjah dengan garis PQ iaitu objek. Okey, PQ sekarang ni bertindak sebagai objek. Jadi kita akan nampak bayangan objek tersebut akan terletak pada satah ABCD dengan keadaan membentuk suatu garis iaitu garis QR. Okey, garis QR adalah unjuran ortogon bagi objek PQ iaitu garis PQ. Terusnya, okey, kita lihat untuk objek yang diberikan di sini adalah objek PQ, di mana kedua-dua objek ini terletak di atas daripada satah ABCD, iaitu tidak ada salah satu titik ataupun hujung objek tersebut terletak pada satah ABCD. Semua terangkat daripada satah ABCD. Okey, bagaimanakah untuk kita membentukkan normal dan seterusnya membentukkan unjuran ortogon bagi objek ini pada satah ABCD? Jadi kita akan membentukkan normal pada hujung setiap hujung objek tersebut. Itu kita akan membentukkan normal QS.
Okey, normal QS dia akan membentuk satu titik pada titik S, iaitu yang terletak pada satah ABCD. Seterusnya kita akan lukis. Okey, itu adalah objek. Okey, kita akan lukis. Yang kedua, kita akan lukis untuk normal, iaitu normal dari titik P ke satah ABCD, iaitu normalnya adalah PR. Okey. Okey, seterusnya kita akan membentuk dua normal untuk objek PQ. Jadi kita akan membentuk unjuran ortogon ataupun bayangan bagi objek PQ adalah pada garis RS. Okey, RS membentuk unjuran ortogon bagi objek PQ pada satah ABCD. Okey. Cikgu harap pelajar boleh mengikuti kelas cikgu dengan baik. Okey, satah mencancang. Okey, sekarang kita diberi satah mencancang, kita diberi suatu objek. Okey, objek ini juga dalam bentuk dua dimensi, iaitu PQRS. Okey, bagaimanakah untuk kita membentuk unjuran ortogon bagi objek PQRS pada satah pada satah mencancang ini? Okey, kita akan membentuk normal. Okey, kita membentuk normal PA. Kita akan membentuk normal BQ. Kita akan membentuk normal RC. Kita juga akan membentuk normal SD. Okey. Okey, kalau kita lihat di sini untuk normal mesti bersudut 90 darjah. Okey, itu PA bersudut tegak dengan garis AD. Okey. Okey, apabila kita sambungkan setiap titik A, B, C, D, kita akan dapati ia berbentuk segi empat pada satah mencancang seperti rajah yang diberikan. Itu sekarang ini kalau kita lihat objeknya adalah PQRS dan unjuran ortogonnya adalah ABCD dan normalnya pula adalah garis PA, SD, QB dan RC. Okey, disebabkan kita lihat dari hadapan, maka kita perlu sebut PA, SD, QB dan RC. Menunjukkan kita akan melihat objek P dan di belakangnya terdapat titik A. Kita akan melihat titik S, di belakang titik S adalah titik D. Dan seterusnya. Katakan kita diberi objek EFGH. Okey, kita ada satah mengufuk, bermaksud mata kita berada di atas ataupun kita kenali dia sebagai plane. Plane kita akan lihat suatu objek dari atas. Apakah unjuran ortogon bagi objek EFGH? Jadi yang pertama kita akan membentukkan normal daripada setiap bucu pada rajah tersebut. Okey. Jadi kita membentuk normal iaitu garis ER dan garis FS, garis GT dan garis HT. Okey, dan seterusnya kita akan dapati kita sambung pada setiap bucu ataupun titik yang terbentuk daripada garis normal tadi tu. Kita sambungkan setiap titik tersebut akan membentuk unjuran ortogon. Jadi daripada rajah ini, okey, kita umpamakan, kita andaikan mata kita berada di atas, iaitu dalam bentuk pelan lah. Kalau kita katakan dia, kita lihat dari atas. Okey, kita lihat dari atas, mata kita lihat dari atas. Objeknya adalah EFGH dan unjuran ortogon bagi objek EFGH apabila mata berada di atas adalah RSTU. Okey. Jadi unjuran ortogon tersebut akan berlaku pada satah mengufuk.
Okey, sekarang katakan kita diberi suatu bentuk dalam bentuk 3 dimensi. Kalau kita lihat dua contoh yang cikgu berikan tadi, dua-dua contoh itu adalah dalam bentuk 2 dimensi. Sekarang katakan kita diberi dalam bentuk 3 dimensi. Okey, itu gabungan 2 kubah berbentuk kuboid. Kalau kamu lihat sini, ini adalah kuboid yang pertama ni, seperti yang cikgu tunjukkan ni. Okey, ini adalah kuboid yang pertama. Manakala yang tinggi ni pula, okey, kalau kita pecahkan di sini, kita pecahkan di sini, okey, dia akan membentuk 2 bentuk kuboid lah kan. Okey, patutnya kena lurus lah. Okey, lurus. Okey, kita akan membentuk 2 kuboid yang dinamakan, 2 bentuk pepejal yang dinamakan kuboid. Okey, sekarang katakan mata kita berada di sini. Mata kita berada di sini. Okey, mata kita. Okey, apa yang kita akan lihat? Okey, kita akan lihat, okey, G ni dia sebaris dengan F dan membentuk normal kepada satah mencancang, itu pada titik S. H kita lihat dari sini, mata kita berada di sini, kita lihat titik H dia sebaris dengan garis E dan akan membentuk normal, garis normal ER dan seterusnya membentuk satu titik pada satah putih itu, iaitu satah mencancang pada titik R. Okey, seterusnya kita lihat untuk bucu C, dia sebaris dengan D. Okey, membentuk satu normal iaitu DQ dan membentuk satu titik pada satah mencancang. Okey, kita lihat pula titik K. Okey, titik K. Okey, dia sebaris dengan titik L dan kita membentuk satu lagi normal kepada satah mencancang dan membentuk pada titik T. Okey, kita lihat pula untuk bucu bucu J. Okey, sebaris dengan I. Okey, dia akan membentuk normal iaitu garis IU. Okey, dan membentuk satu titik lagi pada satah mencancang. Okey, kita lihat pula pada bucu B. Okey, sebaris dengan A akan membentuk normal, garis normal kepada satah mencancang dan membentuk satu titik iaitu pada titik P. Seterusnya kita akan sambungkan titik. Okey, kita akan sambungkan titik tu, setiap titik pada satah mencancang. Okey, kita akan dapati, okey, ini adalah apa yang kita lihat daripada sisi objek tersebut. Okey, kita dapati sisi kanan, depan dan belakang adalah sama sahaja bentuknya. Jadi unjuran ortogon kita akan sambungkan setiap titik yang kita perolehi daripada pembinaan garis normal tadi. Okey, kita akan dapati dia punya unjuran ortogonnya adalah, okay, yang berwarna merah itu adalah normal. Okey, yang berwarna merah itu adalah garis normal yang terbentuk yang telah cikgu ceritakan tadi. Okey, dia akan, okey, seterusnya, okey, kita akan dapat lihat bentuk yang sama untuk unjuran ortogon pada satah mencancang. Okey, seterusnya kita lihat contoh bentuk yang seterusnya iaitu berbentuk T. Okey, kalau kita lihat di sini sebenarnya dia adalah gabungan dua bongkah yang berbentuk 3 dimensi. Okey, berbentuk 3 dimensi. Jadi sebenarnya dia adalah berbentuk 3 dimensi. Okey, kuboid, atas kuboid, bawah pun kuboid. Okey, gabungan 2 kuboid lah. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, kita akan lihat bucu di sini ada selari akan membentuk satu titik. Bucu yang sebelah sana pun dia akan membentuk satu titik. Okey, bucu yang ni pun turun ke bawah satu titik. Okey, sama semua ni. Semua kita turunkan, dia akan membentuk satu titik pada satah mengufuk. Yang berwarna putih tu adalah satah mengufuk.
Jadi mata kita berada di sini. Jadi kita akan dapati kita sambung semua titik yang kita peroleh tadi. Okey, kita akan dapati unjuran ortogonnya adalah membentuk 3 segi 4. Okey, 3 segi 4. Okey, ini adalah bentuk silinder. Okey, katakan kita melihat mata kita berada di sini sekarang. Okey, mata kita berada di sini. Mata. Okey, jadi kita akan membuat unjuran ortogon. Kita akan membentuk satu nombor, 2 nombor, 3 nombor dan 4 nombor. Itu semua garis yang berwarna merah itu adalah nombor antara objek dengan satah mencancang. Jadi kita akan sambungkan setiap titik ini. Katakan di sini titik A, di sini A, sini B, sini C, dan sini D. Kita sambungkan menggunakan pembaris. Kita akan dapati bentuknya adalah segi 4 tepat. Okey. Okey, seterusnya okey, yang berwarna biru itu adalah unjuran ortogon yang terbentuk pada satah mencancang. Senang saja kan? Okey, kita lihat contoh yang seterusnya. Okey, berbentuk silinder juga, cuma kita lihat dari atas. Sekarang kita lihat objek tadi. Okey, objek berbentuk silinder ni kita lihat dari atas. Kita lihat dari atas. Okey, ni mata kita berada di atas. Okey, kita melihat secara 90 darjah lah. Okey, cikgu lukis ni tak berapa nampak macam 90 darjah kan. Jadi kamu kena andaikan dia 90 darjah. Okey, kita cuba 90 darjah. Okey. Okey, jadi apabila kita lihat di atas, kita akan dapat membentuk dua normal. Okey, dua garis normal terbentuk. Jadi nombor ini bila kita sambung di sini pun boleh kita bentuk ni pada bukan dua saja garis normal sebenarnya, sebab dia suatu bulatan boleh kita lukis banyak lagi. Okey, kita boleh lukis banyak lagi sehingga membentuk bulatan sebenarnya. Okey. Okey, normalnya banyak sebab dia adalah suatu bulatan. Ini pun normal. Okey, yang cikgu buat warna hijau ni pun normal. Banyak lagi normal. Lepas tu sebelah sana lagi kan. Okey, cikgu lukis tidak lurus lah. Tapi sebenarnya dia adalah suatu garis lurus. Okey, sehinggalah bila kita lukis banyak-banyak, dia akan membentuk suatu bulatan. Jadi unjuran ortogon apabila untuk objek ini berbentuk silinder ini, apabila mata kita ataupun kita lihat dari atas adalah suatu bulatan. Okey, suatu bulatan akan terbentuk pada satah mengufuk sebab kita lihat dari atas. Sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, semoga bermanfaat.